Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dihormati dan dikasihi sekalian, marilah kita mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga kita dibangkitkan bersama dengan golongan yang mendapat naungan pada hari tidak ada bayangan kecuali bayangan arasy Allah. Dan kita juga layak menerima syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kita mencintai sunnahnya, mencintai ajarannya, dan mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, pada hari ini Jumaat 17 Rabiul Awal 1444 bersama dengan 14 Oktober 2022, tajuk yang kita bincangkan, kestabilan emosi menjamin hidup berkualiti dan juga kestabilan negara menjamin kebahagiaan kepada penghuninya, insya-Allah. Maka dalam kita melalui hari-hari dalam kehidupan kita ini, marilah sama-sama kita mengimarahkan masjid, mengimarahkan surau, hadirkan diri salat berjamaah, di samping menghadirkan diri dalam majlis-majlis ilmu, serta mendidik ahli keluarga, khususnya anak-anak, agar istiqamah mendirikan salat, beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjaga akhlak. Marilah kita sebagai suami, sebagai bapa yang bertanggungjawab dengan orang-orang di bawah jagaan kita, sentiasa melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, memelihara hubungan persaudaraan, serta perbanyakkan taubat dan munajat kepada Allah dalam memastikan hidup kita sentiasa mendapat limpahan rahmat dan keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Maksudnya, adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga dengan mudah dan senang, padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cubaan seperti yang telah berlaku kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kepapaan, kemusnahan harta benda, dan serangan penyakit, pelbagai wabak dan virus, serta digoncangkan ancaman bahaya musuh, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah, bilakah datangnya pertolongan Allah Azza wa Jalla.
Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, hidup kita tidak terlepas daripada ujian. Setiap dugaan yang datang adalah untuk meningkatkan darjat dan martabat manusia di sisinya. Sesiapa yang berjaya mengharungi ujian kehidupan dengan penuh redha dan sabar, sudah pasti akan mendapat ganjaran syurganya. Maka kita perlu membuat persediaan mental dan fizikal sebagaimana yang telah kita sebut dalam ayat surah Al-Baqarah 214 yang kita baca tadi. Para jemaah sekalian, akal, pemikiran adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang membezakan di antara manusia dengan hayawan. Kerana itu Islam memerintahkan manusia supaya sentiasa memelihara kesehatan mental. Kesehatan mental mudah terjejas jika kita gagal mengawal tekanan emosi dengan baik. Tidak dinafikan tekanan emosi atau stres sentiasa berlaku pada manusia yang mudah terkesan dengan gaya hidup, perwatakan, faktor kekeluargaan, proses persekitaran dan kejutan budaya. Emosi akan bertindak balas terhadap sebarang perubahan dan tuntutan yang boleh berlaku pada manusia tanpa mengira siapa kita. Tekanan emosi yang sederhana mampu memberi motivasi. Namun jika kita mengalami tekanan emosi yang berat dan berterusan, dibimbangi kita tidak mampu menanganinya, sehingga menjadikan kemurungan, membawa kepada tindakan di luar jangka dan tidak terkawal. Macam-macam cerita yang kita dengar. Ada orang nak terjun jambatan, ada itu dan ini. Ini semua hasil daripada stres apabila tidak dikawal emosi. Para jemaah sekalian, kita semua inginkan hidup bahagia dalam rumah tangga dan keluarga kita. Kebahagiaan adalah rasa kesejahteraan, kegembiraan atau kepuasan yang melahirkan emosi yang positif dalam diri. Namun rasa bahagia itu akan terhakis kerana emosi terganggu, seperti disebabkan tekanan kerja, peningkatan kos sara hidup, konflik, masalah dalam rumah tangga, balah dengan bini, balah dengan suami, kegagalan menguruskan keuangan, hutang yang begitu banyak, gaya hidup dan masalah kesihatan. Secara tidak langsung ia akan memberi kesan negatif kepada kita. Tidak dinafikan bahawa kenaikan kos sara hidup yang tinggi boleh menyusutkan sumber keuangan keluarga jika kita tidak dapat menguruskannya dengan bijak. Kesannya berlakulah ketidakcukupan perbelanjaan bulanan keluarga sehingga menyukarkan untuk kita memenuhi keperluan asas keluarga, seperti mendapatkan makanan yang sihat, pakaian yang baik, patuh syariah, tempat tinggal yang elok dan pendidikan yang sempurna. Sudah tentu ianya menjadi tekanan emosi kepada kita. Begitu juga dengan pekerjaan kita. Pastinya semua orang mahu suasana pekerjaan itu memberikan keseronokan. Walaupun kadang-kala pekerjaan juga memberi tekanan kepada mental dan fizikal. Sebagai contoh, bebanan tugasan yang terlalu banyak, hubungan dengan rakan sekerja yang tidak baik, dan suasana kerja yang tidak mesra sangat mudah memberi tekanan terhadap kesihatan mental manusia. Pelbagai implikasi negatif akan berlaku sekiranya kita tidak dapat mengawal tekanan emosi. Antaranya seorang itu cepat panas baran, murung, gelisah, kelesuan, ketakutan dan hilang tumpuan. Paling dibimbangi jika tekanan emosi tersebut tidak dapat dikawal dan dicegah, mampu mengakibatkan berlakunya tindakan di luar batasan syariat
dan kewarisan akal, seperti melakukan penderaan terhadap anak-anak dan isteri, mengambil dadah dan arak, alkohol, dan yang paling ditakuti sanggup membunuh diri. Dia sanggup buat apa saja. Kerana itu keluarga mesti kena peka. Bila kita tengoknya ada masalah dalam keluarga, jangan biarkan. Tak kiralah anak kita ke siapa dia dalam masyarakat, tengok dia kemurungan, mesti diselesaikan dengan cepat. Kalau tidak, nanti membawa kepada melarat, dan dia boleh memberi kesan yang berat kepada keluarga. Para jemaah sekalian, Islam telah memberikan pengajaran kepada manusia dalam memelihara kesihatan mental dan fizikal. Kita yang rasa kita pandai ya, nak jaga kesihatan, nak gatih basikal juga, kayuh basikal berpuluh kilometer. Kesihatan tubuh. Tapi kesihatan fizikal, kesihatan rohani tidak dijaga. Di antara rumah kita dengan masjid 50 langkah kita tak sampai. Itu yang kita kata mencari kebahagiaan di tempat yang jauh, sedangkan kebahagiaan ada di depan mata. Saya buat contoh, bukan makna tak boleh kayuh basikal, kayuhlah. Tapi jangan lupa kayuh ke masjid sama sebagaimana kita mengayuh ke tempat lain. Antara kaedah untuk mengembalikan aura positif dalam hidup kita, supaya tekanan emosi dapat dikawal dan dirawat dengan sebaiknya, ialah dengan beberapa perkara. Mana kalau kita rasa tak sedap hati, rasa stres, kecewa, kemurungan, jangan ikut perasaan. Sebab syaitan dia masuk melalui lorong-lorong mengikut suasana. Di antara lorong yang paling bijak, yang cepat memberi kesan pada manusia, lorong was-was. Lorong was-was. Bila orang diuji dengan kehilangan keluarga, kehilangan barang-barang contohnya, sampai mereka terkeluar daripada mulut kita, adakah Tuhan benci dengan aku? Adakah Tuhan tak sayang? Itu dia mainan syaitan. Kita tak boleh ikut, tak boleh kita layan perasaan, kerana syaitan dia akan masuk melalui lorong-lorong yang dia boleh attack, yang dia boleh kesan, yang dia boleh rusakkan pemikiran seorang hamba Allah Ta'ala. Itu sangat berbahaya. Bahkan dalam hadis, Nabi SAW mengatakan syaitan mari berdialog dalam kepala kita. Dia kata, mu ni sembah Allah. Siapa yang jadi bumi? Siapa jadi awak? Allah. Siapa jadi langit? Allah. Siapa jadi bumi? Allah. Last sekali dia tanya, siapa jadi Allah? Kata Nabi SAW, bila sampai di sini jangan layan, terus falyasta'iz billah, kita kena minta perlindungan Allah Azza wa Jalla, kerana syaitan sudah mula cocok nak mencari kebingungan ataupun keraguan yang menyebabkan seorang itu akan berfikir di luar daripada kewarasan. Para jemaah sekalian, di antara tip ataupun cara-cara untuk kita merawati penyakit stres, penyakit susah hati ini, yang pertama, kita hendaklah memelihara solat fardu dan memperbanyakkan solat-solat sunat. Solat fardu wajib dijaga, jangan bermudah-mudah, dan solat sunat mesti dilakukan, jangan bermalas-malas. Sesungguhnya solat dapat memberikan ketenangan jiwa. Tunaikanlah kewajiban solat dengan sebaiknya, di samping melazimi solatul jamaah di masjid dan di surau. Sebab kalau kita rasa pening, kita pergi pergi surau masjid, kita jumpa sahabat-sahabat, jumpa orang baik-baik, mungkin hak kita duduk mikir seorang tadi, kita boleh kongsi dengan sahabat. Ataupun ustaz kita, imam kita tahu masalah kita, dia bertanya khabar, boleh meringankan sedikit bebanan. Walaupun kata orang bahu yang memikul tak sama dengan mata memandang, tapi sekurang-kurangnya ada sedikit perkongsian. Kerana itu kata di ahli fikir, orang yang basah kena hujan, dia bukan setakat nak kita bagi payung kepada dia,
Tapi lebih lagi kalau kita juga basah sekali dengan dia, maknanya kita menjiwai kesejukan yang dia hadapi, itu lebih tinggi. Tapi jangan pula tolak payung, awak mari basah sekali lah. Itu ibarat kata. Maka menjaga solat, meminta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah taala dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan salat. Kenapa bis-sabri was-salah? Sabar dan salat dikembar sekali. Sebab orang yang sabar je orang yang boleh jaga salat. Lebih-lebih lagi kalau kita nak didik anak-anak kita supaya solat, kita kena sabar. Kadang-kadang 5 kali kejut, angkat bangun bilik ni dia gitu tidur bilik lain, tengok-tengok ingat ambil wuduk dah, duduk selimut di tempat lain. Allahu Akbar. Sabar ibu bapa. Mudah-mudahan dengan kita sabar, anak kita lekat solat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya salat itu amat berat untuk menunaikannya, melakukannya dengan sempurna, illa 'alal khashi'in, kecuali orang yang betul-betul khusyuk, betul-betul tunduk pada Allah. Orang ini salat bagi dia manis. Sehingga baginda Nabi SAW mengatakan, ju'ilat qurratu 'aini fis salah. Nabi kata, Allah jadikan penenang mata hatiku dalam salat. Nabi kita bila berjalan dengan Bilal, bila dia penat, arihna biha ya Bilal, Bilal rehatkan kami dengan salat. Kita terbalik pula, bila kata masuk waktu salat, azad dah, nak marah pula. Sedangkan itulah waktu kita rehat, waktu kita cah bateri perhubungan kita dengan Allah. Yang kedua, kita memperbanyakkan amalan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Islam mementingkan ketenangan jiwa. Tiada cara yang terbaik untuk mendapatkannya melainkan mengajar diri sendiri agar sentiasa mengingati Allah Azza wa Jalla. Amalan zikir juga mampu memberikan ketenangan jiwa, sebagaimana jaminan Allah Azza wa Jalla dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman yang tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah, mengingati Allah. Ketahuilah dengan zikir itu hati tenteramlah hati manusia. Zikir yang paling baik, para jemaah, ambillah zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Simple, mudah, ringkas, sahih makna dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil zikir yang pelik-pelik, tak tahu mari mana, ataupun zikir-zikir yang tidak maksur, kadang-kadang mengandungi makna yang tidak jelas. Untuk langkah keselamatan, ambillah zikir-zikir yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara buku zikir yang saya usahakan terjemahannya, iaitulah kitab perisai Muslim, kecil je, boleh masuk dalam poket untuk dibawa mana-mana. Sekarang kita telah masuk dalam handphone, tuan-tuan, sudah ada perisai Muslim itu untuk dibaca. Kalau nak yang besar sikit, mari malam ni kita baca pada malam Sabtu kuliah perdana kita di sini, iaitulah kitab Al-Azkarun Nawawi. Beli kitab, kita menadah untuk mendapat zikir-zikir yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita hendaklah melazimi mendengar, membaca dan menghayati makna-makna Al-Quran. Waktu kita baca Quran, kita baca. Kita penat baca, kita buka pula dia punya alat-alat rakaman, rekod yang ada di tangan kita ini, semua ada Quran dalam tu. Dalam handphone kita ada Quran. Nak baca imam mana, imam Malaysia boleh, imam Mekah pun boleh. Yang pentingnya kena dengar. Dan juga kita kena menghayati makna Al-Quran, belajar tafsir, mengikuti kelas-kelas tadabbur Al-Quran. Al-Quran adalah penawar kepada manusia. Membaca Al-Quran memberikan ketenangan kepada pembacanya, dan sesiapa yang mendengar bacaannya, apatah lagi jika ayat-ayatnya dipahami,
dihayati dan dijadikan panduan dalam kehidupan. Ini kerana Al-Quran merupakan sumber teragung dalam merungkai segala permasalahan manusia. Kerana itu berdampinglah dengan Al-Quran setiap hari. Yang keempat, kita hendaklah memperbanyakkan doa, memohon keampunan dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Doa juga adalah penghubung diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah daripada Allah agar diberikan petunjuk dan jalan dalam menghadapi ujian kehidupan. Banyak doa-doa yang maksur, doa-doa tentang menghilangkan duka cita, menghilangkan stres, menghilangkan hutang, menyelamatkan kita di dunia, menyelamatkan kita daripada api neraka. Semua diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga boleh berdoa mengikut apa yang kita minta, yang kita nak. Dengan bahasa Melayu boleh, dengan bahasa Arab boleh, dengan bahasa orang putih pun boleh. Yang pentingnya berdoa. Yang kelima, kita hendaklah mendapatkan nasihat dan bimbingan dalam menyelesaikan masalah tekanan yang dihadapi. Berkongsilah masalah dengan mereka yang dipercayai dan dapat memberikan nasihat terbaik, seperti kaunselor berdaftar, agamawan, ustaz-ustaz yang ada kepakaran dalam bidang ini. Jangan duk cari hak pelik-pelik, asyik duk jajar air tawar dia je. Akhir sekali cerita entah mari di mana, kita mengatakan itu bukan rujukan. Dan juga jangan lupa ahli keluarga sendiri yang menjadi tempat kita meluahkan perasaan. Dengan cara ini kita dapat mengurangkan rasa bebanan yang ditanggung, insya-Allah. Yang keenam, semua pihak yang berkaitan hendaklah turun padang bersama membantu menyelesaikan masalah-masalah yang melanda masyarakat, khususnya aspek keuangan, dan memastikan kebajikan mereka dijaga. Masyarakat juga perlu mengambil berat mengenai kehidupan saudara mara dan jiran tetangga, tanya kabar dia ada makan ke tidak. Bantulah mereka apa yang diperlukan sebagai tanda persaudaraan sesama insan, sebagai tanda ukhuwah Islam. Jika memerlukan bantuan dan termasuk dalam kategori asnaf, boleh memohon, boleh beri kepada mereka zakat, baitul mal, majlis agama dan lain-lain untuk membantu mereka. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni kita tengok di bawah masjid kita saja, jabatan pejabat zakat Majlis Agama Islam negeri juga telah mengeluarkan borang-borang bantuan persekolahan lah, bantuan sekolah agama, bantuan kepada asnaf, semuanya ada hasil daripada apa yang tuan-tuan bayar kepada pusat zakat, mereka telah agihkan kepada orang yang berhak. Jadi para jemaah sekalian, itulah beberapa pesanan ataupun nasihat yang baik. Mudah-mudahan kita dapat menyelamatkan diri kita dan keluarga kita daripada terjebak dengan perangkap mainan syaitan yang membawa kepada stres, kemurungan dan juga membawa kepada perkara-perkara yang tidak baik. Sebagai kesimpulan, khulasah kepada perbincangan yang kita bincangkan ini, yang marilah kita ambil ingatan. Yang pertama, kesihatan akal akan terjejas jika kita gagal mengawal tekanan emosi dengan baik. Karena itu kita tengok banyak kes-kes yang dirujuk kepada pejabat agama dan juga kepada ustaz-ustaz. Kerja dianya kelahi dengan bini, stres, mengeluarkan lafaz-lafaz yang tidak dipuji, iaitu lafaz cerai dan sebagainya. Akhirnya mereka mencari jalan bagaimana nak baik semula. Ambillah perhatian yang serius terhadap penjagaan kesihatan mental. Kedua, peliharalah solat fardu. Perbanyakkan solat-solat sunat dan zikir untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Jangan cari zikir yang pelik-pelik, ia duk mengantik melompat sampai cabut kepiah, mengantik tengah malam dalam gua. Tak cukup dengan zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup tenang. Mana ada tenang? Zikir melompat, berpusing-pusing, itu bukan ketenangan. Itu adalah merupakan ajaran yang tidak mengikut cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan petunjuk dan jalan menghadapi ujian kehidupan. Yang ketiga, dapatkan nasihat semua pihak yang berkaitan, yang ada kepakaran dalam menyelesaikan masalah hidup kita ini,
Sebab setiap manusia akan diuji dengan ujian-ujian, makin kuat imannya, makin tinggi darjat ujiannya. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi daripada terperangkap dengan mainan syaitan, daripada penyakit-penyakit yang tidak baik, daripada kemurungan dan juga penyakit yang membawa kepada kerusakan akal. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, sentiasalah kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.